Tapi ada manusia ni memang dia tak cukup. Ataupun boleh jadi dia rasa orang Nabi ajar ni benda biasa. Benda tak power. Oh, you nak power lagi. Hak bunyi hak pelik-pelik. Tak ada powernya. Awak dengan Nabi, Nabi lagi power pada awak. Dan kita selaku seorang Muslim yang belajar amalan Muslim, kita kata apa yang diajar oleh Nabi memadai di atas dasar keimanan kita, dan memang itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak perlulah menukuk nambah atau memandai-mandai di atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan jika kita ada dalil syarak yang akhirnya merujuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah taala. Dia tak lain tak bukan merujuk kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin amalan Muslim dia rujuk orang lain, tak mungkin. Dia mesti back to the deeds of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan arti kata lain, ia mesti merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu maksud amalan Muslim. Bahkan kalau kita kata amalan sekalipun, dia mesti merujuk kepada kedua-duanya. Yang mana contoh kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lepas tu bila ada satu amalan yang kita tak pernah tahu ia adalah amalan Rasulullah SAW, ataupun yang dirujuk kepada kedua-duanya, kita tanyalah, awak ni dalil kat mana? Tanya. Orang nak marah-marah lah kan. Ha? Bila sebut amalan, biasanya dia ibadah lah pasal amalan kan. Dia mesti back kepada basic itu. Ya? Jadi kalau orang tak biasa dengan rujukan, sandaran, dalil atau seumpamanya, kena try to get used to it lah. Ya? Mungkin ada sebahagian. Ya? Tapi ada bila kita tanya, dah kita tak pernah tahu. Amalan-amalan ni bukan hanya semayang, bukan hanya puasa. Kadang-kadang yang melibatkan bacaan-bacaan amalan lah tu. Nama amalan kan, ibadat. Bila ibadat mestilah ada sandarannya. Awak dapat kat mana begitu begini kan. Ya? Jadi kena ada lah. Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada, Tok Guru saya bagi. Tak ada, saya terima ijazah daripada fulan bin sefulan. Jawablah begitu. Ya? Ini kalau kadang-kadang tak ada, dia salahkan kita pula. Dia nak tutup kelemahan dirinya pasal dia tak ada apa-apa rujukan. Oh, dia salah kita pula. Oh, ni lah Ustaz Jamil lah ni. Saya tanya dalil lah katanya. Habis tu nak tanya apa? Ya tak? Ya? Habis tu kalau kita tak endah atau tak perlu kepada rujukan atau sandaran seumpama itu, masing-masing bebas lah buat agama masing-masing. Kalau agama Nasara ke, agama Yahudi ke, mungkin boleh lah. Tapi Islam tidak begitu. Everything must go to the real reference. Mesti balik kepada reference kita yang asal lah. Ya? Biasa orang tanya ni benda dia tak pernah dengar lah. Kalau dia pernah dengar, kita tak payah tanya kan. Nak tanya dalil 5 waktu, tak payah tanya. Pasal tahu dah. Tu kalau semayang. Kalau hak lain-lain pun sama juga. Ya? Lalu ni hak famousnya amalan moving. Tak pernah dengar. Kau suruh ni pun ada dua amal juga. Baca jumpa first moving, go back to the first. Baca second moving, go back to the first. Jadi apa makna moving? Ya. Belum apa-apa dia tanya saya lah. Saya jawab. Saya boleh jawabnya. Ataupun saya try lah jawab kan. Ya. Lepas tu pergi moving yang keempat pula. Lepas tu moving, dah ada 7 moving. Cerita dia cara begitu tak ada. Mana baca sekerak undur, main gohit gustan pula. Kafiat tu kita nak rekod-rekod sendiri tak boleh. Baca je lah. Awak nak baca 10 kali, baca bagi habis. Lepas tu baca lagi, baca lagi. Ada orang pernah tanya benda ni pada mufti, bukan mufti wilayah, dulu mufti wilayah, tapi sekarang dah jadi, tak tahu jadi apa kan. Dr. Zul lah, dulu mufti wilayah, kemudian dah jadi senator dulu kan, jadi menteri kejap. Lepas tu sekarang tak tahulah dia buat apa sekarang. Tapi dia aktif juga menjawab persoalan yang orang aju kepada dia. Mungkin kat internet, kat Facebook, kat medsos mana-mana lah, TikTok ke apa. Jadi dia keluarkanlah fatwa. Dia ada fatwa juga sekarang pun dalam Maktabah Al-Bakri. Jadi sama kes dalam bab ni pun ada orang tanya, dia jawab. Ya? Dia kata nak menetapkan satu fadilah atau kaedah dalam amalan seumpama membaca Quran ini mesti ada dalilnya. Dan panjanglah dia jawab kan. Alasan sekadar tajarub, sebab kita buat jadi, dia kata tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi sandaran. Pun ada panggil perkataan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah yang kata kalau kita buat satu benda walaupun dia tak betul,
tiba-tiba jadi. Kadang-kadang dia kata ini kurnia Allah. Allah ni boleh bagilah ke? Ya tak? Yang ujung tu dia jawab, dia siap bol lagi. Adapun amalan seumpama ini tidak ada sandarannya sama sekali dalam syarak. Dia bol tu. That mean itu key point kepada fatwa. Tapi dah lepas tu dia jawab juga. Dia kata, walau bagaimanapun, membaca Al-Quran adalah digalakkan dalam Islam. Sementara kalau Allah Ta'ala beri sesuatu kepada kita di atas sebab-sebab tertentu. Dia jawab. Jadi banyak orang yang duk kata boleh-boleh tu, dia ambil fatwa hak kesimpulan hak last sekali. Hak kedua lah hak dia bol tu orang tak rujuk. Jadi Allah Ta'ala alam lah. Unfortunately saya nampak macam di situ ada sikit kekeliruan. Seolah-olah macam membolehkan. Tapi kalau kita teliti betul-betul, dia bukan membolehkan. Cuma dia kata kalau kita baca Quran, ya, kemudian Allah Ta'ala beri sesuatu apa gitu ini, walaupun tidak ada dalilnya begitu, jadi dia kata okey je. Jadi orang ambil Allah. Cerita dia cara begitu tak ada. Mana baca sekerak undur, main gohik gustan pula. Ada pula satu lagi, hak saya tanya personally lah. Dia kata, siapa-siapa yang baca 7 ayat dalam Yasin, ada perkataan mubin, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah, ataupun ayat itu akan menjadi pendinding buat dirinya. Jadi saya minta dalil lah. Ada awak kata ayat ni ayat pendinding, mana dalil dia? Okay, itu satu. Yang kedua, abang tanya tadi kan, semua orang yang ada akal, dah ada prinsip jelas tentang agama, dia pasti bertanya, apa beza mubin yang ada dalam Yasin itu, apa istimewanya, betul tak? Sebenarnya dalam Yasin ni, sebenarnya mubin tu bukan hanya ada dalam Yasin tu. Dia ada lagi dalam surah-surah dan ayat yang lain. Kerana dalam Quran ada 115 mubins. Ada 115 mubin. Dalam Yasin tu baru 7. Ada lagi 90 berapa? 115 tolak 7 berapa? 115 tolak 7. 112 lagi ada. Apa beza mubin yang ada dalam Yasin dengan mubin yang ada dalam lainnya? Apa beza? Tak boleh jawab dah, tak ada. Ya. Yasin itu tak turun pada kita, ya. Tak turun pada haji, tak turun pada ustaz, tak turun pada tuan tok syekh, dia turun pada Rasulullah. It has been sent down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Rasulullah SAW selaku orang diturunkan wahyu kepadanya, the revelation down to him, tapi dia sendiri tak tahu atau tak ajar kita kalau betul dia ada rahsia atau kelebihan seumpama itu. Macam mana awak boleh tahu? Lepas tu kita nak dalil tu. Pasal Nabi terima wahyu. Kalau adalah rahsia-rahsia atau kelebihan seumpama itu, kenapa Nabi tak sampaikan? Adakah Nabi tidak diwahyukan begitu? Akhirnya awak dapat, dia tak dapat. Nabi tak dapat. Awak teror apa Nabi lagi awak ni. Ya? Jadi kita ni kalau nak amal, nak sebar, amal dan sebar agama Nabi, bukan agama sendiri. Itu je poin dia. Jadi sebab tu setengah orang kalau kita tanya dalil, orang melatih lalu, nopak lalu tanya dalil. Ya? Okay, itu basic. Dan of course lah supaya kita tidak memandai-mandai, dan akhirnya agama yang sepatutnya orang kata dikekalkan apa yang ada, akhirnya kita agama Yahudi Nasara dulu rosak pasal sebab ni lah. Duk tambah kursi. Ya. Mana boleh kita ambil ayat Quran, kemudian kita kata ayat ni pendinding. Ambil ayat Quran, kita kata ayat ni pendinding. Maqala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Buku tafsir Ibnu Katsir awal-awal lagi dalam mukadimah dia peringat dah kita. Mukadimah tu dia bagi hadis tu dah. Bersama dengan poin-poin yang lain. Quran ni kita kena very careful. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawa siapa-siapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran, ingin mentafsirkannya, ingin mendakwa apa-apalah, nak kata ayat ni begini, surah ni begini, ada kelebihan tu, ada kelebihan ni. Tanpa ada dalil lah, biraihi, dengan akal fikirannya semata-mata. Mana tak ada sandaran daripada syarak. Nabi ada kata, kau begitu. Nabi kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempat baginya dalam neraka. Pasal Quran ni wahyu, awak tak boleh suka-suka begitu. Ya? Jadi kalau awak tidak ada apa-apa alasan, tak ada dalil apa gitu ini, awak dakwa perkataan ni special ataupun ayat ni special, ada pula certain privilege, saya tak tahulah. Mungkin termasuk dalam hadis Nabi ni. Maqala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. That's why kita kena tanya. Ya.
agama Yahudi dan Nasara dulu rosak pasal orang ikut-ikut lah. Bila kawan tu ijazah, qabil tu orang biasa, orang awam, orang yang ikut-ikutan, tapi bukan semua orang macam tu, ya. Dan apa dia ajar oleh Rasulullah kepada kita sudah memadai, ya tak? Macam tadilah pedinding. Apa Nabi tak ajar pedinding atau pelindungan ke? Tu keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, pedinding lah tu. Sehingga Nabi kata, siapa-siapa yang kata begitu, syaitan akan berputus asa dan berkata pada sahabatnya, oh kita tak boleh kacau dah dia. Dia telah dipelihara oleh Allah. Pedinding lah tu, nak pedinding mana lagi? Ya tak? Ya. Nabi ajar baca auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi Nabi ajar baca bila tiba di satu tempat. Ada hadis lain Nabi suruh baca je satu hari 3 kali. Nabi kata lam yadurruhu syai'. Dia akan selamat, tidak dimudaratkan oleh apa-apa. 2 dah. Ada hadis Utsman bin Affan, dan Sunan Abi Daud. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i 3 kali. Lam yadurruhu syai'. Nabi kata tidak dimudaratkan oleh sesuatu. Selamat. 3 dah. Nak lagi? Cukup lah tu. Ya. Sebab tu kita kena belajar zikir-zikir syarak. Yang mana kita lihat dalam bab ni, Nabi ajar walaupun tak ada lah berbelah-belah, berbuluh-buluh. 4-5 cukup dah. Dan memadai bagi kita. Dan kita tak perlu yang lain. Selebihnya, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada manusia ni memang dia tak cukup. Ataupun boleh jadi dia rasa orang Nabi ajar ni benda biasa. Benda tak power. Oh, you nak power lagi. Hak bunyi hak pelik-pelik. Boleh baca Quran ngundu gitu power lah tu. Tak ada powernya. Awak dengan Nabi lagi power pada awak. Dan kita selaku seorang Muslim yang belajar amalan Muslim, kita kata apa yang diajar oleh Nabi memadai di atas dasar keimanan kita, dan memang itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak perlulah menukuk nambah atau memandai-mandai di atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan jika kita ada dalil syarak yang akhirnya merujuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah taala.